Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali di konten saya yang ketiga. Okey, untuk hari ini saya ingin berbicara berkenaan dengan topik yang paling famous di kalangan pesakit kanser, iaitu gula. Okey, bila kita bercakap dengan gula ni kan, ataupun bercakap pasal gula ni, saya sebenarnya kesian tau dekat gula ni. Sebab dia dijadikan sebagai asbab atau diletakkan kesalahan atas sebab berlakunya segala penyakit kat dunia ni. Seriously? Contoh, kecil manis, darah tinggi, sakit jantung, apatah lagi kanser. Okey. Kalau penonton semua, viewer semua Google berkaitan dengan kanser, antara salah satu isu ataupun tajuk yang biasa akan pop up dalam carian internet tu ialah pasal gula. Adakah gula penyebab kanser? Gula boleh menyebabkan kanser merebak? Gula ni itu, gula ini. Okey, banyaklah. Alright. Masalahnya orang tak faham tau sebenarnya apa fungsi gula tu dalam kehidupan kita. Okey. Gula ni kita boleh anggap dia, bukan boleh, sebenarnya memang fungsi dia adalah untuk memberikan tenaga kepada tubuh badan manusia. Okey. Penonton semua kena tahu, untuk kita bergerak, untuk kita bercakap, untuk kita membuka kelopak mata, menggerakkan tangan, berjalan, even bernafas. Sebenarnya badan kita memerlukan tenaga yang mana tenaga itu adalah dalam bentuk gula. Okey? Jadi, dengan arti kata lain, gula ni sebenarnya elemen yang sangat penting untuk pastikan tubuh badan kita dapat melakukan tugasnya dengan baik. Okey. Ada pesakit kanser ataupun kanser survivor yang pernah bertanya dengan saya, adakah pesakit kanser tidak dibenarkan makan gula? Jawapan saya, salah. Sebenarnya mereka masih boleh lagi makan gula. Nasihat saya, jangan takut nak makan gula, jangan elak makan gula, cuma makan gula untuk keperluan sahaja, bukan secara berlebihan. Jadi, sebelum saya berbicara lebih lanjut pasal gula ni, saya nak anda faham apa itu gula. Okay. Gula ni sebenarnya adalah bahan yang terhasil apabila kita makan makanan dalam kelas karbohidrat. Okay. Karbohidrat ni pula dia terbahagi kepada dua kelas yang utama, iaitu karbohidrat kompleks dan karbohidrat ringkas. Okey, karbohidrat kompleks ni contoh yang paling senang kita nak nampak di sekeliling kita adalah nasi, roti, mi, bihun, kentang, dalam kumpulan itulah. Okey. Karbohidrat ringkas pula adalah sumber-sumber makanan daripada susu, buah-buahan dan juga gula yang you nampak tu. Contoh macam gula pasir, gula merah, tebu, lepas tu macam apa kita kata kek, kuih-kuih manis, itu gula ringkas sebab dia rasa manis. Gula ringkas ni biasanya dia dah rasa manis sebab dia dah dalam bentuk yang paling ringkas. Okay, beza dengan gula kompleks ni, gula kompleks macam nasi, roti, mi, bihun tadi yang saya cakap tadi tu, kalau you makan, you ada rasa manis tak? Tak, melainkan you letak gula dalam dia kan? Okey, jadi gula ni yang daripada karbohidrat ringkas ni, biasanya bila kita makan, kita kunyah dia, kita pecahkan dia punya struktur tu, masuk perut, dalam perut akan keluar enzim, ataupun enzim ni bahan yang akan mencernakan makanan yang kita makan. So dia akan tukarkan gula kompleks tadi tu kepada gula ringkas. So gula ringkas ni dia bila dah dihasilkan, dia akan diserap masuk ke dalam sel-sel darah. So darah ni akan bawa gula ni ke seluruh bahagian badan untuk membekalkan tenaga dekat kawasan yang memerlukan. Okey.
Jadi, kenapa saya kata pesakit kanser boleh je makan gula? Okey, cerita dia begini. Kan tadi saya cerita, kita makan, masuk dalam perut, cerna, dia jadi gula ringkas juga. Okey, cuma kita tak rasa manis lah sebab dalam perut kan. Okey, gula ringkas ni akan diserap masuk ke dalam kita punya salur darah semua. So, darah tu akan bawa gula yang ringkas tu tadi, dia akan pergi jalan seluruh badan kita. Jalan. Okey, ada kawasan ni, kaki nak bergerak, dia tak ada gula, tak cukup tenaga. So, dia akan salurkan gula tu masuk ke dalam kawasan dekat kaki sebab kaki nak bergerak, nak pakai gula. Okey? So, konsep dia. So, kaki ni, dia sel-sel badan jugalah. Sel-sel, ingat sel-sel badan. Okey, what happen in orang kanser? Biasanya bila orang tu ada kanser, sel-sel badan ni dia ada sel-sel yang abnormal, yang mana bila kita kata abnormal, sel-sel ni dia boleh orang kata membiak secara tak normal tau. Tak macam orang sel-sel normal, sel-sel yang sihat. Sel-sel sihat dia ada kitaran hidup dia. Maksudnya katalah saya tak ingat berapa hari, tapi sel ni bila dia macam baby jugalah, dia akan terbentuk, okey, sampai beberapa hari nanti dia akan tua, lepas tu dia akan mati. Tu kadang-kadang kalau kita nampak contoh dekat sel kulit lah. Contoh kan kita nampak macam kadang kulit kita kering, kulit tu bila kita ni ada kulit mati kan. Itu namanya sel kulit mati lah tu, sel mati. Okey. Tapi bila sel kanser ni, okey, dia membesar tapi dia tak mati-mati. Okey, bila tak mati dia berkumpul. Kadang-kadang dia itu yang akan menyebabkan kita punya kawasan-kawasan yang terlibat tu akan jadi kata tak normal lah, dia jadi berkumpul, kadang-kadang jadi ketulan, kadang-kadang dia ni macam-macam lah dalam bentuk kanser tu. Okey, jadi bila dia dah cakap pasal abnormal ni, sebelum tu saya nak beritahu, sel sihat ataupun sel kanser ni, dia nak membesar begitu, dia perlukan gula. Okay, both sel, kanser or yang sihat. Okay, jadi bila proses tu berterusan begitu, bagi untuk pesakit kanser pun, untuk sel-sel kanser pun dia akan berterusan begitu. Dia akan terus membesar, benda tu ada gula. Okey, betul. Benda tu akan menyebabkan sel-sel kanser tu membesar, membiak, apa semualah. Okey, sama juga dengan sel hidup. Okey, bukan sel hidup, sel sihat. So, tapi bezanya sel sihat dengan sel kanser ni, sel kanser ni dia masih boleh membiak walaupun dia tak dapat gula. Dah abnormal kan? Dia punya pembesaran dia tu abnormal. Pembiakan dia tu abnormal. Maknanya tanpa gula pun dia masih boleh membesar dengan sihatnya, dengan jayanya berbanding dengan sel yang sihat. Sel sihat ni bila dia tak dapat gula, tak dapat nutrien yang mencukupi, dia akan menyebabkan sel-sel tu mati. Okey? Sel mati, tak dapat dia tak macam sel kanser lah, tak membesar macam sel kanser. Sebab dia sepatutnya proses dia hidup, jalan macam kita manusia lah, kita daripada baby jadi remaja, jadi orang kata mature, lepas tu jadi orang tua dan die. Okey, dia proses dia pun begitu juga dalam kita punya sel-sel badan tu. So, ingat saya cakap tadi proses dia, gula is needed by healthy cell untuk survive. While cell cancer, dia tak perlu gula pun dia still boleh survive. Okay. So, what happen bila kita tak benarkan pesakit kanser makan gula? Gula ni tak kisahlah dalam bentuk nasi ke, kek ke, coklat ke, aiskrim ke, gula pasir tu ke. Tapi, tujuan kita suruh makan makanan berkarbohidrat atau yang ada gula ni adalah untuk pastikan ada tenaga untuk apa tadi? Untuk jalankan aktiviti kita seharian. Untuk badan kita survive. Untuk badan kita beroperasi dengan baik. Okey? Masalahnya, bila kita tak makan gula, okey, ataupun tak makan makanan yang berkarbohidrat untuk ada tenaga yang cukup, okey, badan kita, sel-sel yang sihat tu dia tak dapat orang kata enough nutrien untuk melawan pesakit sel-sel kanser ni. Tapi sel kanser ni terus orang kata membiak dan makin banyak. Okey, jadi badan kita akan affected tau. Dia jadi lemah, letih,
jadi orang kata macam tak bermaya. Okay, so bila keadaan tu berlaku pada siapa-siapa yang masih lagi menerima rawatan tu sendiri akan menyebabkan anda menggunakan tenaga dengan banyak. Jadi anda punya kesihatan badan tu akan semakin merosot. In fact, at one time menyebabkan treatment yang anda ambil maybe boleh terganggu. Maybe doktor terpaksa stop sebab badan you tak fit enough untuk terima treatment tu. Especially for patient yang terima chemo treatment ataupun radioterapi treatment. Okay, so bila kes ni berlaku, kan radioterapi tu guna untuk bunuh sel kanser. Chemo pun sama untuk bunuh sel kanser. Once you stop, so sel kanser tu ada satu macam kata break time. Maybe untuk kembali orang kata yelah, kita tak dapat nak bunuh sel kanser tu kan. Okay, sebab badan kita tak bermaya. Jadi secara keseluruhan you punya quality of life akan affected tau. Dan chances you untuk orang kata melawan sakit kanser tu jadi orang kata makin berkurangan sebab you tak boleh nak continue treatment tu. Okay, that's why kalau you perasan dekat konten saya yang pertama, saya sangat menekankan berkenaan dengan pengambilan energi dan protein yang cukup. Because of this reason. Okay, so saya harap you dapat faham mesej saya tadi. Okay, cuma ada peringatan. Okay, bagi pesakit-pesakit yang ada masalah lain, contohnya yang memang sebelum sakit kanser dia dah ada kencing manis, okay, sakit jantung semua. Jadi pemakanan yang ada gula tu memang kena kawal lah. Tapi biasanya sepanjang saya merawat pesakit, untuk pesakit-pesakit yang ada masalah kencing manis contohnya, saya tengok dulu dia punya kawalan gula tu. Kalau kawalan gula dia sangat bagus, okay, saya biasanya akan allow untuk diambil sebab saya utamakan kepada dia punya pengambilan makanan seharian tu mesti adequate, cukup untuk fulfill dia punya energy, cukup untuk fulfill dia punya protein requirement untuk sehari-hari. Okay, jadi kalau you punya kawalan gula, especially untuk pesakit kencing manis yang masih tak bagus, tahu kan yang tak bagus tu berapa? Contoh bila you check fasting, maksudnya berpuasa, gula tu lebih daripada 7 ke 8 ke, kita boleh allow sikit lah. Tapi kalau dah more than 10, macam 11, 12, 20, itu memang definitely kena stop the sugar first. Tapi bukan bermakna langsung tak boleh makan nasi, bukan bermakna tak boleh makan langsung roti. Yang kena elak adalah yang manis, okay? Tapi untuk pastikan tenaga tu cukup, you still can take nasi, roti, mi, bihun. Okay, saya tak nak tengok you all terus avoid benda ni sebab dia ada gula. No. It's actually a no. Cannot. You tak boleh. You still need that sugar daripada roti, daripada nasi, daripada biskut untuk provide you enough energy to make sure that your body can cope with the treatment, can cope with the disease. Okay? Ingat tu baik-baik. Cuma satu lagi tips yang saya nak bagi tahu, untuk ambil gula ni sebenarnya you kena jaga you punya kuantiti lah. Okay, kuantiti dia tak boleh too much. Bila kita nak tahu kita ambil too much tu, usually kita akan gain weight. Okay, which is gain weight ni maksudnya badan kita tambah berat daripada segi komposisi tubuh tu, maknanya usually kita punya berat lemak tu akan bertambah. Okay, ini yang kita maybe orang linkkan kena gula tu jadi penyebab kepada kanser. Sebab gula kalau kita makan secara berlebihan, our body akan detect yang lebih tu dan dia akan tukarkan kepada simpanan tenaga which is dalam bentuk lemak. Okay, so this lemak kalau dia terlalu banyak, dia akan meningkatkan risiko untuk individu tu terkena penyakit kanser. Itu untuk pada individu sihat lah. Okay, kalau untuk pesakit kanser, actually the risk is the same lah. Sebab biasanya fat content ni ialah bahan-bahan yang karsinogenik lah. Dia memang banyak kajian yang dah dibuat, memang faktor berat badan yang berlebihan tu salah satu sebab
penyebab kanser tu sendiri. Bukan penyebab, dia antara faktor yang akan meningkatkan risiko kanser tu sendiri. Okay, jadi it's not entirely direct that gula akan sebabkan kanser. No, gula tu maybe dia akan jadi penyebab kanser bila it turns to fat, dan fat tu terlalu banyak dalam badan, dan that's why you punya tubuh akan ada high risk of cancer, nak kena kanser, because of lemak tu dia banyak bahan karsinogenik, iaitu bahan yang boleh menyebabkan sel sihat jadi sel-sel kanser. Okay, so be careful with that. Jadi tak boleh nak makan sampai orang kata dietitian cakap boleh makan. No, it's not like macam makan, you boleh makan everything yang you rasa dalam kuantiti yang banyak. Konsep dia, you can eat but control in terms of the quantity. So cara you nak monitor you punya intake tu, is it enough or not? You kena monitor you punya berat badan. Okay, jangan naik. Kalau you punya berat badan dah normal, jangan naikkan lagi berat badan you. But if you punya berat badan dalam kategori overweight, it is good to reduce your weight a little bit until then reach to normal punya BMI. And if you are underweight, we allow you to increase the weight until the normal BMI. And then lepas tu kena maintain. Okay, jangan lagi orang kata consume a lot of food untuk orang kata just as a pleasure. Kena jaga makan tu. So make sure that you still stick to the suku-suku separuh punya konsep. Okay, so that's it for today's session. Jadi saya nak you all jangan lupa untuk like, share and subscribe my content, and share it to your lovely ones, especially for cancer survivors and also cancer patient. Semoga jumpa di lain kali. Love you all. Thank you.